Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Saya edisi Rabu 19 April 2023 bersamaan dengan 28 Ramadan 1440 Hijri. Baik, ingat Pastikan Saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik, kita teruskan dengan segmen saya. Adalah dimaklumkan bahawa Istana Negara tidak mengeluarkan kenyataan media seperti yang dipaparkan dan yang telah tular di media sosial semalam pada 18 April 2023. Orang ramai dinasihati agar tidak menyebar atau berkongsi lanjut kenyataan palsu itu menerusi mana-mana platform media. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi amaran. Adakah anda pernah tengok iklan seperti di media sosial? Awas, ini adalah taktik penipuan tawaran kerja job scam. Antara tip dan nasihat daripada pihak PDRM, semak di laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut tentang pekerjaan yang ditawarkan. Jangan mudah percaya pada tawaran dalam talian. Hanya guna telefon dan tak perlu pengalaman kerja, itu agak meragukan. Dan ingat, gaji RM200 sehari. Jangan percaya tawaran too good to be true ini. Baik, kini penipuan job scam tidak hanya tertumpu menjadi ejen Lazada, Shopee dan juga lain-lain. Sedikit ini akan menawarkan tugasan dengan like, subscribe akaun YouTube, Instagram kononnya untuk naikkan rating. Kita saksikan video ini. Ana merupakan pelajar IPT dan sedang mencari kerja sambilan. Pada suatu hari, Ana telah menerima mesej WhatsApp dari nombor yang tidak dikenali menawarkan kerja sambilan sebagai ejen jualan dalam talian. Ana begitu teruja dengan tawaran kerja tersebut kerana dijanjikan bayaran yang lumayan. Ana kemudiannya menghubungi nombor yang diberikan. Ana dijanjikan bayaran komisen sehingga 8% dan pulangan wang. Ana telah diberikan tugasan untuk memasukkan barangan dari platform jual beli yang diberikan oleh suspek ke dalam bakul atau kad pembelian dan kemudiannya menghantar tangkap layar kepada suspek. Ana juga perlu membuat pembayaran bagi setiap produk tersebut ke akaun yang diberikan suspek dan menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Ana telah mengikut semua arahan yang diberikan oleh suspek beberapa kali sehingga membuat bayaran untuk barang yang berharga ribuan ringgit. Ana kemudiannya tidak mendapat bayaran komisen dan pulangan wang yang dijanjikan. Ana tersedar telah ditipu. Berikut adalah tips pencegahan. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian, terutama yang menjanjikan kerja yang mudah dan pulangan yang lumayan. Semak tawaran kerja dengan syarikat berkaitan. Jangan buat bayaran ke akaun atas nama individu atau syarikat yang tidak dikenali. Menurut kenyataan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ ingin memaklumkan bahawa jabatan ini tidak pernah mengeluarkan nombor pendaftaran siri madani seperti yang disebarkan di media sosial baru-baru ini. Dalam hal ini, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya serta menghubungi pejabat JPJ yang berdekatan bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Baik, sedikit peringatan dari kami di Pastikan Saya. Ingat, selidik dahulu sebelum terima tawaran kerja dan jangan mudah terpedaya. Ayuh kita saksikan video ini. Bukan toyol saja yang suka mencuri. Dalam kesibukan kita membuat persiapan raya, skamer rajin pasang perangkap. Sentiasa berhati-hati, jangan tekan pautan yang mencurigakan atau muat turun aplikasi daripada laman yang tidak rasmi. Raya dah nak dekat. Rumah tak kemas lagi ni. Senang je buat. Masukkan info bank sebelum tawaran ini tamat. Ibu. Bulan puasa mana ada hantu, Ibu?
taktik scam APK malware. Hanya muat turun aplikasi daripada platform rasmi dan jangan beri maklumat bank anda kepada sesiapa. Hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 untuk laporkan scam. Biar peka, jangan terkena. Kegiatan penipuan atau lebih dikenali sebagai scammer semakin menjadi-jadi dengan mereka dikatakan semakin rancak melakukan aktiviti itu kepada umat Islam yang sedang menyediakan persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kegiatan itu dipercayai membabitkan peniaga perseorangan untuk mengaut keuntungan lebih dengan mudah. Awas, berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan scammer baju raya. Pastikan anda menggunakan platform perniagaan yang betul. Baik, kita saksikan video ini terlebih dahulu. Keselamatan data anda adalah faktor utama dalam apa jua urusan. Berfikir terlebih dahulu dan pastikan ianya selamat sebelum kita berkongsi. Dapatkan lebih banyak tip perlindungan data pribadi daripada JPDP dengan melayari Facebook rasmi Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia. Baik. Sebelum kongsikan data pribadi anda, pastikan semak terlebih dahulu dan benar-benar yakin dengan keputusan anda. Dapatkan lebih banyak tip perlindungan data pribadi daripada JPDP dengan melayari Facebook rasmi Jabatan Perlindungan Data Pribadi Malaysia. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Untuk kupasan info hiburan tanah air, saksikan #Klik setiap Sabtu dan Ahad di TV1 serta saluran berita RTM. Anda nak tahu perkembangan semasa dunia sukan? Bersama saya, Menawan Nawawi, eksklusif di Stadium RTM 22 dan 23 April ini. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Kita bersua kembali. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika disabitkan kesalahan. Baik, kita akan ke segmen semasa.
Kerajaan bersetuju melaksanakan tol rahmah percuma iaitu pengecualian bayaran tol selama 4 hari untuk dinikmati oleh semua pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung halaman sempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Tol rahmah percuma akan bermula pada hari ini 2023 hingga 21 April 2023 Jumaat dan juga pada 24 April 2023 iaitu pada hari Isnin. Tol rahmah percuma akan bermula pada 19 April 2023 Rabu hingga 21 April 2023 Jumaat dan juga pada 24 April 2023 Isnin. Jadi Rabu, Khamis, Jumaat dan Isnin. Pelaksanaan tol rahmah percuma akan melibatkan 33 lebuh raya bagi semua kelas kenderaan. Antara lebuh raya terlibat dengan pemberian tol rahmah percuma ialah lebuh raya Utara Selatan Plus, lebuh raya Kajang Seremban Lekas, laluan kedua Malaysia Singapura Link kedua, Jambatan Pulau Pinang JPP dan lebuh raya Pantai Timur LPT Fasa 1 dan 2. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan PDRM menawarkan kadar khas bayaran saman bermula Jumaat ini selama sebulan. Pembayaran saman itu bagi semua saman trafik PDRM ke atas kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Sedikit berita gembira bersempena Aidilfitri, para pengguna pakej prabayar bakal menikmati kuota internet tambahan percuma dan pulangan tunai. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, inisiatif itu akan dilaksana bagi tempoh tertentu hingga 31 Mei depan. Dalam kenyataannya, beliau memaklumkan inisiatif itu disediakan secara kerjasama strategik antara Kementerian Komunikasi dan Digital KKD melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Usaha itu selari dengan konsep rahmah dalam meringankan kos sara hidup serta sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Kemudahan itu bagaimanapun tertakluk kepada terma dan syarat syarikat penyedia perkhidmatan. Justru para pelanggan dinasihat untuk menghubungi penyedia perkhidmatan masing-masing untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut. Penyertaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam misi ke Turki, ekoran kejadian gempa bumi Februari lalu menerima pujian dalam kalangan pemimpin negara itu. Perkara itu bukti kemampuan ATM melaksanakan operasi ketenteraan selain perang, terutama berkaitan bantuan kemanusiaan dan bencana. Tentera kita menjadi sebutan kepada kepimpinan negara Turki, terutamanya daripada Menteri Pertahanan sendiri yang menyebut beberapa kali betapa beliau menyatakan amat gembiranya dengan kehadiran kita membantu, dan Malaysia merupakan negara pertama yang menghantar pasukan mencari dan menyelamat dan menghantar Hospital Medan kita ke sana. Kerja penyelenggaraan di semua lebuh raya dihentikan seketika bermula 18 April hingga 7 Mei. Itu apa yang diucapkan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Jelas beliau, langkah itu bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan tidak mengganggu perjalanan orang ramai sepanjang perayaan Aidilfitri, sekaligus memastikan keselesaan serta keselamatan pengguna lebuh raya. Jadi saya dah mengarahkan serta-merta dari hari ini 18 hari bulan sudah dipersetujui oleh konsesioner supaya tidak ada kerja penyelenggaraan dijalankan sepanjang dari 18 hari bulan hari ini sehingga 7 hari bulan Mei. 7 hari bulan ini panjang ni, lebih 20 hari kan, supaya tidak mengganggu perjalanan pengguna di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan tinjauan persiapan lebuh raya dan tol di Plaza Tol Gombak di sini hari ini. Arahan tersebut dikeluarkan berikutan tular video di media sosial berhubung kesesakan teruk di lebuh raya Kuala Lumpur Karak disebabkan penutupan lorong kecemasan dan kiri untuk kerja-kerja penyelenggaraan.
Pengambilan lesen vokasional untuk kenderaan perkhidmatan awam PSV dapat dipercepatkan dalam tempoh seminggu berbanding 3 bulan selepas pemansuhan ujian teori. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata pemandu e-hailing hanya perlu mengikuti kelas teori yang ditetapkan sebelum boleh memperoleh lesen tersebut dalam tempoh singkat. Memansuhkan ujian teori, mereka hanya perlu menduduki kelas teori tersebut sama ada secara fizikal ataupun secara atas talian, maka proses itu agak cepat. Jadi kita boleh mengeluarkan lesen PSV ini kepada semua pemandu-pemandu e-hailing yang telah pun menduduki kelas teori tersebut. Penerima seterusnya Encik Muhammad. Kementerian Pendidikan KPM bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta syarikat penerbangan Air Asia bagi membantu seramai 10 guru serta 48 ahli keluarga mendapatkan tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak sempena Aidilfitri ini. KPM dalam kenyataannya berkata pihaknya mengambil maklum akan keperluan tiket penerbangan bagi guru yang ingin pulang ke Sabah dan Sarawak sempena Hari Raya Aidilfitri ini. KPM menerima maklumat seramai 10 orang guru terdiri daripada pelbagai kaum bersama-sama 48 orang ahli keluarga mereka mengalami kesukaran mendapatkan tiket penerbangan pulang ke Sabah dan Sarawak. KPM cakna dan memahami kesulitan tersebut dan membantu mencari jalan penyelesaian dengan mendapatkan tiket penerbangan guru bersama-sama ahli keluarga yang terlibat. Kesemua 10 orang guru dan 48 ahli keluarga masing-masing menaiki penerbangan Air Asia semalam menggunakan waran perjalanan udara awam yang layak diterima. KPM menjelaskan umum mengetahui semua penjawat awam yang layak menerima waran perjalanan udara awam masih menerima manfaat seumpamanya. Aktiviti luar darjah di semua sekolah akan dibatalkan sekiranya sesebuah kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 100. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, pelajar diingatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga dengan memakai pelitup muka serta kurangkan aktiviti di bawah cahaya matahari ekoran cuaca yang panas pada masa kini. Kita mempunyai satu SOP juga bagi kalau IPU itu indeks pencemar udara ke 101, 100 ke atas itu dianggap tidak sihat. Jadi selagi kita memang ada perkeliling kepada sekolah, selagi itu IPU ke 100 ke atas, semua aktiviti luar mesti dibatalkan. Okey, tidak dibenarkan melakukan apa-apa aktiviti di luar bilik darjah. Bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan dengan harga berpatutan dan lebih murah dari harga pasaran, program Jualan Rahmah dilaksanakan di Perlis bermula 16 April hingga 21 April ini. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Perlis dengan kerjasama rakan strategik AMG Group. Setakat ni hasil kerjasama dengan pihak NFS tidak menghadkan sebarang kuantiti khas bagi satu-satu masa. Maksudnya macam contoh beras cuma 1 unit ke untuk sekali edaran ke apa, tidak. Ini berterusan. Bagaimanapun bagi barang-barang kawalan ada had, jumlah had pembelian. Macam contoh minyak masak paket. Kita hadkan sebanyak 3 paket sajalah bagi setiap pembelian. Seramai 4,037 nelayan berlesen sekitar Pulau Pinang menerima bantuan pukat bernilai RM400 dari kerajaan negeri. Bantuan secara sekali bayar itu melibatkan peruntukan sebanyak lebih 1.6 juta ringgit. Exco Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan Negeri, Dr. Nolela Arifin berkata, program tersebut merupakan satu inisiatif terbaik dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bagi bantuan pukat ni adalah untuk menghargai usaha dan risiko yang diambil oleh nelayan untuk membantu kita mendapat protein yang murah, kan, ikan. Ramai nelayan kata ikan berkurangan, kan. Jadi kalau kita ada projek-projek lain juga yang kita tengah usahakan, macam kebun kerang kita dah spend 2.7 million dan bina 3 jeti pendaratan kerang yang baru dan juga beli benih
buat oceanography study semua, susun semula TOL kerang dan wujudkan kebun-kebun kerang yang baru. So apa yang kita buat ni semua untuk menambah pendapatan, mempelbagaikan pendapatan nelayan. Saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak berkuasa kerana memberi wang tunai. Pusat memberi 200, kerajaan negeri bagi 400 untuk membebankan nelayan di Pulau Pinang ni. Perasaan gembira lah. Raya ni bolehlah beli kuih muih sikit untuk anak-anak dan sahabat-sahabat yang datang rumah. Pelakon wanita terbaik Oscar Tan Sri Michelle Yeoh mahu mewujudkan lebih banyak peluang buat penggiat filem dari Malaysia untuk mengetengahkan bakat. Beliau menyatakan hasrat untuk bekerjasama rapat dengan pemilik-pemilik studio tempatan. Beliau tahu ada pembikin filem yang hebat dari Malaysia dan beliau hanya perlu pertama sekali mencipta peluang untuk mereka. Beliau yakin dapat mencipta platform yang akan mempamerkan bakat mereka. Itu ucap beliau sebelum acara bersama peminat baru-baru ini. Yeoh mencipta sejarah pada Mac lalu sebagai pelakon Asia pertama yang memenangi anugerah berprestij itu dalam tempoh 95 tahun penganjurannya. Beliau dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik menerusi lakonan hebatnya sebagai Evelyn Kwang Weng dalam filem Everything Everywhere All at Once, arahan Daniel Kwan dan Daniel Schneid. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jemaah Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat, termasuk COVID-19. Soalnya, apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Situasi sekarang kan agak mencabar dari segi orang kata kos, living cost dan sebagainya kan agak tinggi. So alhamdulillah kita berjaya menyahut cabaran tu dan juga kita bolehlah menyediakan menu ramah yang mampu milik untuk semua orang kan. Kebiasaan pergi dekat bazar atau mana-mana harga dia mahal. Jadi kat sini bawah daripada RM5 harga berpatutan. Jadi orang pun boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Berpuas hatilah dengan bazar rahmah ni. Jimat betul. Dia boleh dapatkan air dengan makanan dengan harga serendah RM5 saja. Membantulah. Selalu kan kalau kita beli kat bazar kan mahal kan. Jadi ada menu rahmah ni macam taklah membeban lah. Alhamdulillah dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ni jadi dapat membantu rakyat yang kurang berkemampuan lah. Jadi peluang yang ada ni kita bersyukur. Dan juga banyak menu-menu pilihan yang kita boleh pilih kat sini. Kita bersua kembali. Baik, untuk segmen notifikasi, pastinya ramai rakyat Malaysia yang menanti-nantikan pengumuman pengisytiharan Hari Raya Aidilfitri. Baik, jangan lepaskan peluang anda untuk menonton di TV1 pengisytiharan Hari Raya Puasa bertempat pada hari Khamis, tarikh 20 April 2023, masa 8 malam di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Cuti umum pada Isnin 24 April 2023. Sekiranya tarikh 1 Syawal 1444 Hijri jatuh pada Jumaat 21 April 2023, maka kerajaan menetapkan hari Isnin 24 April 2023 sebagai hari kelepasan am tambahan. Walau bagaimanapun, sekiranya tarikh 1 Syawal 1444 Hijri jatuh pada Sabtu 22 April 2023, maka kerajaan menetapkan hari Jumaat 21 April 2023 sebagai hari kelepasan am tambahan. Demikian yang diucapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Baik, sedikit perkabaran gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. 4 hari tol percuma. Sempena Hari Raya Aidilfitri di semua lebuh raya bagi semua jenis kelas kenderaan bermula 19 April pada hari ini, 20 April dan juga 21 April. Dan juga yang hari keempat pada 24 April 2023 iaitu pada hari Isnin. Baik, sedikit perkabaran gembira untuk anda semua. Kadar khas bayaran saman RM50 bagi semua saman trafik kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Bermula dari 21 April hingga 21 Mei 2023. Pembayaran boleh dibuat melalui aplikasi membayar saman. Semua kaunter bayaran trafik IPK dan IPD hari bekerja sahaja. Mesin ATM Maybank seluruh negara. Semua kaunter pejabat pos Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk membayar saman anda. Baik, jualan khas Syawal Madani yang akan bertempat pada hari Khamis ni 20 April 2023 dari jam 8 pagi hingga 6 petang di Pasar Tani Kekal Lekir, Batu 10 Lekir. Baik, pelbagai aktiviti jualan pastinya ada, menarik, produk segar, hasil laut segar, produk IAT, aneka biskut raya, kelengkapan raya, lemang, rendang dan lain-lain edaran juga bubur lambuk. Baik, Hari Terbuka Parlimen, merakyatkan Parlimen Warisan Negara pada hari Sabtu dan Ahad 6 hingga 7 Mei 2023 iaitu pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pelbagai aktiviti menarik seperti lawatan berpandu Dewan Negara dan Dewan Rakyat, makanan warisan. Bagi bahagian pameran terdapat negarawan, legislatif, perpaduan, FRIM, frame, buku, Kedutaan Palestin dan Australia dan kain Malaysia. Ada juga persembahan dari kesenian dan kebudayaan Jakwa, demonstrasi dan pertandingan permainan tradisional dan juga demonstrasi masakan warisan. Jualan seperti makanan food truck, kraft tangan, lukisan dan karikatur dan juga buku. Terdapat juga lain-lain aktiviti, pocket talk, karikatur, Gold Dust Man, Counter Zakat, PTPTN, DBKL, SPRM, JPJ, Bomber, JPN, AADK, PDRM, Japan, pemeriksaan kesihatan dan pendaftaran derma organ dan juga pap smear. Peringatan, parkir terhad jadi pengunjung digalakkan menaiki kenderaan awam atau meletakkan kenderaan di parkir Taman Botani atau Tugu Negara. Baik, notifikasi tadi mengakhiri edisi Pastikan Sahih Rabu 19 April 2023. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Ingat, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.